pengajian yang kita akan mulakan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bahaskan untuk hari ini kitab Tauhid dan kitab Fiqh. Jadi sebelum daripada itu, mari kita mulakan kitab ini dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan sekalian ahli keluarga baginda, sekalian sahabat-sahabat baginda, sekalian guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, muslimin muslimat, dan khusus bagi pengarang kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa Al-Fatani. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, sebelum daripada itu, sebagai muqaddimah, kita memulakan pengajian tauhid. Suka saya sebutkan di sini, mengapa kita perlu mempelajari ilmu tauhid? Ya, mempelajari ilmu tauhid. Tauhid yaitu ilmu macam mana cara kita nak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap manusia, ya, tak kisahlah yang kafir, yang beriman, masing-masing akan mencari satu kepercayaan. Tidak. Orang Islam cara kepercayaan orang Islam, orang Hindu cara kepercayaan orang Hindu, orang Kristian cara kepercayaan orang Kristian. Macam mana cara kita nak mencari kepercayaan tersebut supaya dia ada di dalam hati kita, satu keyakinan di dalam hati kita? Ini perlu kita mempelajari ilmu tauhid. Kita mempelajari ilmu tauhid sampai tahap ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di dalam Al-Qur'an Allah taala ada menyebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah taala teguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Bahasa dia perkataan yang teguh. Mana perkataan yang teguh? Perkataan yang teguh yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu perkataan yang teguh. Nanti kalau orang tanya pada kita, Tuhan kamu siapa? Kita jawab, Tuhan kita Allah. Allah Ta'ala itu apa dia? Tuhan apa? Allah apa? Kan kita kata la ilaha. Ilaha itu mana Tuhan? Illa Allah. Ilah Tuhan, benda apa? Allah benda apa? Kita jawab Tuhan kita Allah. Nanti orang tanya pula, Allah itu benda apa? Allah Ta'ala itu Tuhan. Sampai hari kiamat tak jelas. Ya kita kena jelaskan, kita kena sebut ilah Tuhan itu benda apa, Allah Ta'ala itu benda apa. Lepas itu baru kita isbatkan makna ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala Tuhan, nampak pun tak nampak, pegang pun tak berasa. Di mana keyakinan kita tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak, Allah Ta'ala biasa nampak? Tak biasa nampak. Pegang pun tak boleh Allah Ta'ala ni. Tapi yakin tak Allah Subhanahu wa taala? Nanti orang tanya, di mana keyakinan kita tentang wujudnya Allah Ta'ala? Kita tak boleh nak berjawab. Kalau kita tak boleh nak berjawab, bermakna iman kita tu taklid. Iman kita taklid. Kita takut nanti ya, di hujung hayat kita, ini semua akan melalui masa kematian. Tidak, masa-masa kematian kita bila kita pun tak tahu. Kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Harapan kita macam itulah. Okey. Tapi bila kita nak mati, saya nak datangkan satu kisah daripada Ahmad Ibn Hanbal. Ketika hampir ajal dia, ketika hampir ajal, anak murid dah nampak tu guru ni nazak. Anak murid ajarlah la ilaha illallah, ajar kepada tu guru.
Tu guru kata apa? Tidak. Tidak aja. Ajar lagi la ilaha illallah. Tidak. Banyak kali dia ajar semua kata tidak, 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 tidak. Bila dalam keadaan macam ni terkejutlah anak murid, kenapa tu guru kita ni alim besar ni? Tiba-tiba bila dia ajar la ilaha illallah, semua kata tidak. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Ahmad Ibn Hanbal ni Allah Taala bagi dia sedar balik sebelum dia meninggal sungguhlah. Sebelum dia mati, Allah Taala bagi sedar balik. Ketika itu anak murid tanya, ya wahai tuan guru, dia kata, tadi kami nampak tuan guru nazak, kami pun ajarlah la ilaha illallah. Tiba-tiba tuan guru menafikan, kata tidak. Jadi kami terkejut, apa masalah dia? Jadi apa jawapan Ahmad bin Hanbal? Aku tak menafikan apa yang kamu ajar. Ketika kamu kata la ilaha illallah, aku yakin, aku pegang apa yang kamu ajar. Tetapi dalam masa yang sama, ketika kamu ajarkan kalimah la ilaha illallah, ketika itu iblis datang mengganggu aku. Tahu? Iblis datang mengganggu aku supaya iman aku rosak. Jadi maksud saya di sini, siapa dia Ahmad Ibn Hanbal? Dia ni sahibul madhab. Tahu sahibul madhab? Ada madhab sendiri. Gelaran dia mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni mana? Boleh keluarkan hukum daripada Quran, daripada hadis. Baca satu ayat Quran, keluarkan hukum. Baca satu hadis, keluarkan hukum. Kemampuan dia. Ya, seorang alim yang besar. Setara dia kena lagi, kena ganggu lagi. Ni yang kita duduk sekarang ni, sifat 20 pun tak tahu. Maaf cakap lah, sifat 20 pun tak tahu lagi kita ni. Pada adat saya kata, siapa-siapa yang tak faham sifat 20, tak fahamlah makna kalimah la ilaha illallah. Ada kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Budak tadika pun tahu. Tanya budak-budak kafar, apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau ramai tarik kerusi belakang ni boleh, kalau ke depan belakang terlindung. Betul tak? Kalau makna la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Allah, yang tu budak tadika pun tahu. Jadi apa yang kita nak maksudkan la ilaha illallah? Yang Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam. Tahu Nabi kata akhir kalam. Nabi tak kata man kana akhiru qawlihi. Barang siapa akhir kata. Nabi tak kata akhir kata. Nabi kata barang siapa akhir kalam. Itu la ilaha illallah dakhala jannah. Mana kalam? Kalam bukan di sini. Kalam bukan di sini ya. Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalilan. Sesungguhnya kalam-kalam tu la fil fuad, dalam hati. Apa maksud dalam hati? Kepahaman daripada la ilaha illallah. Jangan jadi burung kakak tua. Sebut la ilaha illallah. Tanya dia la ilaha illallah, dia tahu tak? Tahu ke burung kakak tua la ilaha illallah? Kita ni banyak, kita hidup cara burung kakak tua. Tahu? Boleh kata la ilaha illallah, tapi di mana kepahaman makna la ilaha illallah? Allahu akbar. Yang tu berat. Ju'ilal lisan, dijadikan lidah kita ni sebagai bukti apa yang ada di dalam hati kita. Yang kita kata la ilaha illallah, mesti ada benda dalam hati. Kalau tidak, tak sama. Jadi zuhir dan batin kita mesti sama. Kalau tak belajar sifat 20, nanti kita akan belajar ke depan apa pengertian Tuhan. Tuhan tu benda apa? Ini saya terangkan dulu sebagai targhib. Targhib nak menggemarkan kita belajar. La ilaha illallah, ilaha, Tuhan. Kalau orang tanya Tuhan tu benda apa? Ialah zat yang bersifat istighna. Istighna ada 12 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Lepas tu sifat yang harus, 12 sifat. Lepas tu zat yang mesti bersifat ibtiqar. Ibtiqar mana tertumpu, tak terlepas makhluk.
Ni semua akan belajar ke depan, akan jumpa ni apa yang saya sebut ni. Mesti ada sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, wahdaniyat. 9 sifat. 9 campur 12, 21 pula. 21. Betul tak? Itu orang panggil belajar sifat 20, tambah lagi satu yang harus, baru faham makna Tuhan. Kalau setakat Tuhan Allah, kata Tuhan apa Tuhan? Tuhan Allah. Allah apa pula Allah? Allah tu Tuhan. Itu tak kenal lagi. Maaf cakap, itu masih lagi tak kenal. Ni kita orang Islam, kan? Nabi dah kata dah, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Kebiasaan umur umat aku antara 60 ke 70. Tapi bukan semesti 60 mati, bukan semesti 70 tu kena mati. Tapi umur kebiasaan umur umat Nabi Muhammad 60 70. Kalau dah masuk aja 60 maghrib maaf cakap lah, maghrib matahari tenggelam. Sepatutnya sebelum 60 lagi kita ni dah standby dah. Dalam diri kita dah ada dah kepahaman makna la ilaha illallah tu, dah ada dah bertapak dalam hati kita. Okey? Jelas ya? Jadi apa maksud kita nak belajar sifat 20 ni? Kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal makna la ilaha illallah. Mungkin saya akan terangkan pada pengajian yang kedua, sebab kita nak jumpa makna la ilaha illallah lambat lagi. Dah silap bulan ni, makan bulan. Kalau sebulan sekali, sebulan 2 kali, silap setahun, dekat setahun baru jumpa ni makna la ilaha illallah. Mungkin pada pengajian yang akan datang, whiteboard ada, saya terangkan secara ringkas makna la ilaha illallah supaya kita pegang. Lepas tu kita belajar macam mana nak faham. Tapi kepahaman makna la ilaha illallah tu penting dulu. InsyaAllah pada pengajian minggu depan tak adalah, saya akan ada daurah di Bangi. InsyaAllah bulan depan saya nak terangkan makna la ilaha illallah. Lepas tu baru kita mengaji nak dapat kepahaman tu macam mana. Boleh? Macam itulah cara lebih bagus. Paling tidak kalau tak sampai pun umur kita, Allah Ta'ala ambil celah-celah ni pun, makna la ilaha illallah tu dah ada dah pada diri kita. Itu penting sangat. Jadi itu maksud kita nak belajar sifat 20. Allah Ta'ala, saya patah balik, Allah Ta'ala tak biasa kita nampak, tak boleh kita nak pegang. Tapi yakin tak wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yakin. Kita yakin macam mana? Yakin kata wujudnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada pada pemikiran, tak ada pada pandangan, kan? Allah Ta'ala tu ada pada pemikiran. Pemikiran kita Allah Ta'ala tu wujud, tapi pada pandangan ada tak? Tak ada. Ini bahasa tauhid dipanggil amrun i'tibari, nama istilah dia. Nama dia amrun i'tibari. Ada ke benda macam tu, orang tanya? Banyak. Contoh saya kata, ni saya ambil ni air santan. Kalau air santan lah ya, santan kelapa. Dalam santan yakin tak? Ni muslimin muslimat semua ni ada minyak. Boleh tengok minyak tak? Tadi kata yakin, kata ada, bahasa ada. Yakin kata ada minyak. Boleh tengok minyak? Tak boleh tengok. Tapi yakin tak? Yakin. Kenapa yakin kata ada minyak? Sebab ada alamat tu. Alamat kata wujudnya minyak. Ni semua kalau wayar elektrik ada terkeluar, tembaga dia keluar, berani pegang tak? Switch berbuka, tembaga dia terkeluar, berani pegang tak wayar elektrik ni? Tak berani pegang. Kenapa? Dia kata, oh ada, bahasa ada ya, ada arus elektrik. Ada arus elektrik. Nampak tak? Tadi kata yakin, kata ada arus elektrik. Nampak tak nampak, tapi kata yakin. Kenapa kata yakin? Sebab ada alamat. Mana alamat dia? Ada wire switch berbuka, itu alamat dia. Betul tak? Ni semua yang depan saya ni, yakin tak kata ada roh? Cuba belah badan kita cari roh, boleh? Yang tu kita boleh yakin. Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tak yakin pula. Ni semua yang ada depan saya ni, ada akal tak? Kalau kata tak ada akal, marah kita. Ada akal semua ni. Tapi belah kepala kita cari akal. Otak lembu pun ada otak. Betul tak? Otak kita pun ada, belah kepala kita ada otak. Tapi akal,
Cari akal kita kat mana? Tapi yakin tak kata ada akal? Tak yakin kata ada akal. Yang tu sebab apa? Sebab ada alamat. Boleh berfikir, boleh kita berjalan, itu membuktikan kita ada roh. Habis dia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu tak nampak, tapi alamat pembuktian wujud dia tu nyata sangat. Mana dia? Seluruh makhluk yang kita nampak, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, apa yang kita nampak, itulah pembuktian tentang wujudnya Allah Taala. Jadi kalau macam tu pandang kepada seluruh makhluk, yakin tak kata wujud Allah? Yakin kata wujud Allah. Jangan cari Allah. Allah jangan dicari. Allah ni cari mati hidup balik kita tak jumpa. Faham bahasa dia? Allah ni mati hidup balik pun kita kata nak cari Allah tak jumpa. Sekarang kita belajar, saya nak ajar di sini nak cari keyakinan tentang kewujudan Allah Taala, bukan nak cari Allah. Faham? Yakin tu orang panggil iman. Kan yakin tu orang panggil iman. Tak nampak tapi kita percaya. Kita tak nampak Allah Taala tapi percaya tak? Kita masuk dekat tandas, masuk dekat bilik air. Pintu bilik air tertutup. Tertutup, terkunci. Kita pun tolak terkunci, kita ketuk. Ketuk-ketuk dalam tandas bunyi. Ada apa tu? Ada orang. Ada orang tu ada di mana? Dalam tandas tu kita tak tahu lagi ada biawak ke, ada jin ke, kita pun tak tahu. Tapi ada tu ada pada pemikiran saja. Betul tak? Pada pemikiran kita, oh ada orang dalam tandas. Pada pemikiran. Pada pandangan kita, kita nampak pintu tandas lah. Orang kita tak nampak. Yakin tak kata ada orang? Kenapa yakin kata ada orang? Sebab ada alamat. Mana alamat dia? Pintu tandas tertutup. Bila kita ketuk berbunyi. Betul tak? Begitu juga iman kita kepada Allah Ta'ala. Lalu ni kita beriman kepada Allah Ta'ala, jangan cari Allah. Cari yakin. Macam mana cari yakin? Belajar sepadu dulu. Oh, saya yakin kata ada Allah Ta'ala. Kalau saya tanya, mana bukti keyakinan kamu? Tak boleh jawab. Pembohong, kata yakin. Ni kita nak balik, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita nak hadap hari akhirat. Macam mana kita nak balik dalam keadaan kita ni tak ada ma'rifat? Ni, kalau khatam satu kitab ni kita mengaji ya. Kalau khatam satu kitab kita mengaji, baru dipanggil ilmu yakin. Yakin tahap pertama baru. Tahu yakin tahap pertama. Dia ada berapa lagi yakin? Ada ainul yakin, ada haqqul yakin, ada kamalul yakin. Berapa banyak lagi yakin kita nak tempuh. Ni baru khatam satu kitab, kita faham keseluruhan kitab. Baru yakin tahap pertama baru. Permulaan keyakinan baru. Tapi yang ni pun kita tak faham. Mana saya nak kata letak keyakinan kita kepada Allah? Yang mulut kita kata beriman kepada Allah Ta'ala tu di mana? Saya menghadap orang mati ni, saya ingat 3-4 orang. Hadap betul-betul ketika nazar tu. Oh, berat. Tarik nafas pun dah macam bunyi lembu kena sembelih dah. Mata tegak dah, terangkat-rangkat kadang badak, kepala terangkat-rangkat dah. Saya ngadap orang mati, tengok. Bila kita ajar kalimah la ilaha illallah, seorang pun tak ada yang ucap. Tapi seorang pun tak ada ucap. Bukan saya kata mereka tu mati kafir. Sangkaan baik kita, mudah-mudahan di dalam hati dia tu ada pengertian, kepahaman makna la ilaha illallah. Di mulut tak berbunyi pun tak apa, tapi di hati kita ada kepahaman makna la ilaha illallah. Yang ni di mulut pun tak boleh nak kata, di hati kepahaman makna la ilaha illallah pun tak ada, nak kata apa? Kan betul tak? Semua mati kan ke depan. Buat persiapan. Kita mengaji ni bukan nak jadi untung, nak jadi kaya, nak jadi apa, nak hebat tak. Mengaji ni nak faham tauhid untuk persiapan kita nak menghadap kematian. Tak apa, insya-Allah saya bagi peluang bulan depan awal-awal sekali saya nak ajar pengertian makna la ilaha illallah dulu. Mungkin saya tulis di whiteboard ataupun saya bagi satu naskah kertas. Yang tu bagi ingat, bagi faham. Lepas tu kita pelan-pelan mengaji apa juzu-juzu kepahaman kita nak dapat daripada makna la ilaha illallah. Boleh insya-Allah. Ya. Ini sebagai muqaddimah, sebagai rangsangan untuk kita mengaji. Jangan kita lemah semangat. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad ada sebut dalam satu hadis,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan atas diri seseorang. Kalau Allah Ta'ala nak kita ni jadi satu kebaikan, di dunia kita bertuah, di hari akhirat kita bertuah, yufaqihu biddin. Allah Ta'ala bagi dia faham dalam urusan agama. Macam mana faham dalam urusan agama? Dia kena mengaji. Hari ni kita mengaji mungkin tak faham lagi, tapi yang hadir depan saya ni lorong-lorong nak dapat faham urusan agama tu ada tak sekarang? Ni yang kita hadir dalam majlis ilmu, ini orang panggil lorong-lorong kita nak bagi faham dalam urusan agama, nak dapat kebaikan. InsyaAllah dengan niat kita. Kan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ada disebutkan, ada sebahagian manusia yang di atas dunia ni, dia ni jahil, mengaji banyak kali tak faham, tapi di hati dia berdoa sentiasa, ya Allah, bukakanlah kepahaman tauhid, ya Allah, bukakanlah kepahaman ilmu fiqh atas diri aku, ya Allah. Minta sampai ke mati, Allah Ta'ala tak bagi. Tapi bila dia mati di hari akhirat, Allah Ta'ala letakkan dia dari duduk bersama para ulama, dan dia orang-orang yang berilmu di hari akhirat. Kenapa? Atas niat dia yang baik, di hati dia, ya Allah, aku ni ngaji payah faham, ya Allah. Tapi tak putus asa, datang mengaji. Kan? Tak putus asa. Mudah-mudahan dengan keberkatan, kebaikan kita mengaji dengan niat kita yang baik, Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, kalimah la ilaha illallah, dan Allah Ta'ala dudukkan kita sama dengan martabat ulama di hari akhirat nanti. Masya Allah, atas niat kita. Jadi istilah putus asa jangan. Istilah putus asa, ngaji ustaz pening dia kata. Apa benda ustaz cerita? Istighna, ibtiqar, nafi, isbat, macam mana? Muta'allaq hukum, macam mana? Tak nampak dia kata. Tak apa, dengar. Bukan saya yang bagi ilmu. Alayyal qira'ah, atas aku baca. Wa 'alallahil futuh, atas Allah Ta'ala yang nak buka. Nak bagi faham itu Allah, bukan saya. Saya bercakap ya. Kan? Nak bagi faham itu kerja Allah Ta'ala. Ni kita mengaji tauhid, kita nak di situ. Okey. Jelas ya? Ini sebagai muqaddimah, insya-Allah kita tengok dalam kitab. Dan saya akan terangkan makna la ilaha illallah insya-Allah pada bulan depan lah. Tolong peringatkan saya supaya kalimat ni kita pegang, jangan berhentilah. Makna tu sentiasa hadir dalam hati kita. Ya. Bukan mengaji setakat sehari dua kita ingat makna la ilaha illallah, bukan macam tu. Bila kita mengaji, insya-Allah bulan depan kita mengaji, peganglah makna ni, ingatlah makna ni sampai nyawa kita tercabut. Bukan ilmu sehari dua yang saya nak ajar ni. Ilmu sampai ke mati. Okey, tengok muka surat 1 ya. Muka surat 1. Ni kita yang ni lah muka surat 1. Kalau kita jauhi saya tak pasti. Yang mula-mula. Ni kalau kulit yang hitam ni, buka muka surat 1. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin sumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi. Yang ni dah berlainan dengan kitab Jawi dah ni. Sebab kalau kitab Jawi dia pecah-pecah kan? Ke sama? Sama Sama? Okey. Musyriqatan bi anwarit tauhid wal yakini. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi sayyidina Muhammadin al-mab'usi bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi wa ala alihi alladhi balahud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladzina bazaghu nujumal huda binasri akhbarihim. Sama? Pecah-pecah kan?
Itu saya ingat pecah-pecah. Yang ni digabung terus. Dia pecah-pecah. Okey. Puji-pujian. Puji-pujian itu bagi Allah yang menaikkan. Puji-pujian. Kenapa kata puji-pujian? Puji ni ada 4. Ya, puji dia ada 4. Pertama, puji qadim bagi qadim. Nama dia puji qadim bagi qadim. Mana puji qadim bagi qadim? Puji Allah akan zat dia. Itu bahasa puji qadim bagi qadim. Kenapa dikatakan puji qadim bagi qadim? Allah Ta'ala sebelum menjadikan makhluk, apa pun tak ada, Nur Muhammad pun masih belum wujud lagi. Ya, semua makhluk dizahirkan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tak wujud lagi. Ketika tu Allah Ta'ala jadikan zan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Bahasa Allah Ta'ala tu rahsia yang tersembunyi. Jadi ketika pun tak ada lagi. Mana ada ketika? Sebab matahari ada bulan, ada matahari ada bulan, baru jadi ketika. Jadi ketika Allah Ta'ala belum jadikan Nur Muhammad, ketika tu Allah Ta'ala puji diri dia sendiri sahaja. Makhluk tak wujud. Okey, jelas tak? Itu orang panggil istilah dia puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Apa makna puji qadim bagi hadis? Allah Ta'ala puji makhluk. Macam mana Allah Ta'ala puji makhluk? Bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni sebagai biji benih bagi terzuhirnya seluruh alam semesta ni. Laula kama khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku takkan ciptakan seluruh alam semesta. Ni alam semesta ni tak akan wujud kalau tanpa ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada bulan depan, pada 9 hari bulan 11, bulan depan ya? Bulan depan 9 hari bulan 11, di madrasah saya ada buka pondok di Bujang. Ada buat Maulid Rasul, Maulid Akbar. Saya akan ceritakan secara perinci macam mana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana mahabbatur Rasul. Saya jemput semua yang ada di sini hadir. Ya, kita ada jamuan majlis malam. Pukul 6 petang kita ada jamuan makan dan ada qasidah apa semua, ada Maulid Ad-Dibai kita akan baca. Lepas baca Maulid Ad-Dibai baru kita akan buat tausiah. Saya sendiri yang akan bagi tausiah di pondok saya nanti insyaallah 9 hari bulan 11. Nak cerita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak cerita tubuh Muhammad yang ada di Madinah tu. Siapa dia Nur Muhammad, siapa dia tubuh Muhammad yang ada dimakamkan di Madinah tu. Di kubah hijau. Kan? Insyaallah saya akan terangkan pada malam tersebut. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala puji kekasih dia. Nur Muhammad tu kekasih Allah Ta'ala. Tu orang panggil puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk, iaitu Allah Ta'ala puji Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala puji Nur Muhammad, panggil pula puji hadis bagi qadim. Ini yang ketiga. Puji hadis bagi qadim. Apa maksud puji hadis bagi qadim? Puji makhluk kepada Tuhan. Apa dia? Bila Allah Ta'ala puji Nur Muhammad, Nur Muhammad memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Nur Muhammad memuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kekasih dia. Nur Muhammad kekasih Allah. Allah Ta'ala tu mana kecintaan bagi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad dizuhirkan Nabi Adam. Daripada Adam dizuhirkan seluruh makhluk. Sampai ke kita sekarang ni lah. Ni kita semua zuhir daripada Nur Muhammad, zuhir daripada Nabi Adam alaihi salam. Okey, sekarang hanya keempat pula saya sebut. Puji hadis bagi hadis. Apa makna puji hadis bagi hadis? Puji makhluk sesama makhluk. Betul tak? Ni kita puji anak kita, kita puji isteri kita, kita puji kawan kita, kita puji siapa juga kita puji. Hakikat yang kita puji kawan kita, itu kita memuji Allah tak? Kita memuji Allah. Pujilah siapa pun, hakikat dan memuji Allah. Kenapa kita kata memuji Allah? Semua makhluk yang Allah Ta'ala zuhirkan ni, semua zuhir daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang hadis saya sebut tadi, laulaka ma khalaqtul ablaka. Kalau bukan karena kamu ya Muhammad, ma khalaqtul ablaka. Aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta ni, tak akan wujud. Bermakna semua zuhir ni daripada nur Muhammad SAW. Hakikat, kalau kita memuji makhluk, kita puji kawan kita puji nur Muhammad tak? Kalau kita puji nur Muhammad, kita memuji Allah. Sebab nur Muhammad SAW itu kekasih Allah. Lengkap tak pujian tadi? 4 puji, hakikat dia empat jenis puji, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lain. Kenapa kembali kepada Allah? Contoh pagi tadi kita sembahyang, bergerak tangan kita, Allahu Akbar, angkat. Ni bergerak tangan ni. Bergerak tangan, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Allah, Nabi Muhammad kata, tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah, atom. Atom yang halus tak akan bergerak illa biiznillah. Betul? Tak akan bergerak. Ni boleh bergerak, Allahu Akbar. Ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi tadi yang kita sembahyang, itu kurniaan Allah Taala ada atas diri kita. Satu kurniaan Allah Taala. Pagi ni kita boleh hadir daripada rumah kita. Kita start kereta, kita naik motor, jalan kaki, bergerak badan kita apa semua sampai kita di sini biiznillah tak? Biiznillah. Jadi kita puji kawan kita, yang dapat hadir, hakikat dia kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 4 jenis puji. Itu yang dia kata tadi, pujian itu bagi Allah, semua kembali kepada Allah. Pujilah siapa pun, hakikat dia semua kembali kepada Allah Ta'ala. Allah mana? Allah yang menaikkan matahari ma'rifat. Allah yang menaikkan atau mengangkat matahari ma'rifat. Apa maksud matahari ma'rifat? Ma'rifatullah, yang diserupakan dengan matahari. Itu bahasa dia. Kalau orang mengaji ilmu nahwu tu orang panggil idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Tapi tak saya fikirlah. Cuma saya nak sebut ma'rifat yang diserupakan dengan matahari. Pada pihak apa? Matahari nyata tak? Ni pagi ni cerah, tengok matahari, nyata tak? Jadi orang-orang yang ada di dalam hati dan ma'rifatullah, Allah Ta'ala akan angkat martabat dia. Di dunia dan di hari akhirat, Allah Ta'ala akan angkat. Yang penting ada ma'rifat di dalam hati kita. Ma'rifat tersebut sama ada dalam berbentuk ilmu atau berbentuk rasa, tak kisah. Berbentuk ilmu ke berbentuk rasa, tak kisah. Jadi kita belajar. Ni yang kita nak belajar ni ma'rifat ni. Tak dapat lagi, cuma kita nak belajar satu persatu sampai habis khatam nanti, insya-Allah kepahaman seluruh kitab ni ada pada diri kita. Okey. Matahari ma'rifat yang bergemerlapan dengan cahaya tauhid. Mana yang bergemerlapan dengan cahaya tauhid? Apa dah? Cahaya tauhid. Tauhid yang diserupakan dengan cahaya. Itu bahasa dia. Tauhid yang diserupakan dengan cahaya. Pada pihak apa? Sifat cahaya menunjuk tak? Malam gelap, cahaya tak ada. Kalau tak guna lampu, tak boleh nak berjalan. Betul tak? Sifat cahaya. Kalau ada lampu, picit lampu atas kereta, kita buka lampu kereta tu, nampak jalan nak pergi. Tapi kalau gelap, ni kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua roh-roh kita ni suatu ketika dahulu di alam zarri. Tahu alam zarri? Alam biji sawi. Alam disulbi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala tanya kepada kita ni, keluar rohaniah kita di belakang. Bila malaikat sapu belakang Nabi Adam ni dengan tanah, kan tubuh Adam, Nabi Adam tu disapu dengan tanah, keluar benih-benih kita ni. Semua ada, saya pun ada. Cuma kita tak ingat dah. Keluar benih-benih kita, Allah Ta'ala tanya apa? Alastu bi rabbikum? Adakah aku Tuhan kamu? Semua roh-roh kita menjawab depan Allah Ta'ala, qalu bala syahidna. Berkata mereka itu bala, bahkan syahidna, kami bersaksi ya Allah kamulah Tuhan kami. Dalam proses yang lama, berpindah kita daripada sulbi tok yang kita ke sulbi ayah kita, kemudian berpindah benih kita ni ke rahim mak kita, lahir kita di atas dunia. Habis proses-proses macam tu, semua lupa perjanjian. Betul tak? Siapa yang ingat lagi berjanji dengan Tuhan? Mana ada ingat dah, saya pun tak ingat. Ni yang kita belajar ni, kita nak ingat balik perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kita kepada Allah Taala. Ketika kita kata alastu bi rabbikum tu tauhid. Tauhid betul-betul kepada Allah Ta'ala. Tapi bila kita lupa perjanjian, Allah Ta'ala tuntut atas diri kita. Ni yang kalau kita tak mengaji tauhid, berdosa tak? Hukum belajar kitab ni,
belajar sifat 20 nih, fardu ain. Orang yang tak mau belajar sifat 20, kalau dia dah baligh, dia berakal, hari-hari sedut turun naik nafas dalam keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala. Sebab benda ni benda ijma' ulama. Benda ijma' ulama. Perlu kena ada dalam diri kita.